Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia pengarah program kita, saudari Ainul Najwa, para pensyarah, para pelajar, hadirat yang diberkati sekalian. Sebelum kita memulakan kita punya majlis, eloklah kita buka kita punya majlis ilmu kita dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin amin wa alamin. Jadi bagi memberkati lagi kita punya program pada malam ini, program yang sangat mulia, saya mempersilakan saudara Muhammad Nizamuddin Abdul Aziz untuk mengutai bacaan doa. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من أهل الخير واجعلنا من أهل البركة واجعلنا من أهل المغفرة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا لأصحابنا وأهلنا وجيراننا وضيوفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau ridai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Gunakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin min alamin. Terima kasih saudara Muhammad Nizamuddin di atas bacaan doa tadi. Megah berarak, indah berbalam, di pupuk bayu ke pohon ara. Pemanis kalam, selamat malam. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang saya ucapkan kepada semua hadirin hadirat muslimat yang hadir pada malam ini ke program anjuran Syariah Halal Legasi Club ataupun pendeknya ringkasannya SHALEG sesi 2021-2022 Universiti Sains Islam Malaysia. Iaitu program apa? Program Tadabbur Surah Yusuf meneladani sirah saat diuji. Dan salam kenalan untuk makluman semua, saya sebagai pengacara pada malam ini, nama saya Ilya Hakim bin Hamizul, pelajar tahun 2 Syariah Industri Halal, Fakulti Syariah Undang-Undang. Alhamdulillah, bersyukur sangat pada malam ini, pada malam yang ke-8 Syakban, saya 8 Syakban tahun 1437 kot. Lebih kurang tu anak saya pun lupa. Malam yang tenang kan, tak ada ribut, tak ada hujan yang lebat. Alhamdulillah dapat kita hari bersama-sama dalam program malam ini. InsyaAllah saya rasa program yang sangat bagus, yang sangat baik, yang julung-julung kali kita adakan. Bersama kita pada malam ini ialah Ustaz Syahmi Syazril bin Azmi, pengarah urusan Tadabbur Sentul Sunnah Bahad.
Jadi buat orang kata sebab kita diusimkan, orang kata tak kena maka ta'aruf. Jadinya baiklah kita berkenal-kenal sedikit dengan kita punya penceramah pada malam ini. Jadinya Ustaz merupakan motivator di syarikat Paradigma Ibrah Sunan Berhad, serta beliau aktif sebagai penceramah dan motivator jemputan di pelbagai peringkat sama ada korporat, universiti, sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Cakaplah Johor ke Selangor, Perlis, insyaAllah semua dah pernah pergi. Selain itu, Ustaz juga aktif dalam bidang penerbitan dan penulisan, yang mana Ustaz merupakan penulis bagi buku My Tadabbur Diary, lagi buku Membumikan Tadabbur, dan juga buku e-book si Hud dan Linnas Tadabbur Surah Al-Fatihah. Pak Ustaz pun seorang yang penulis. Selain itu, Ustaz Sahmi juga pernah dijemput sebagai panel dalam rancangan Ajari Wanitamu Surah An-Nur dalam Wanita Hari Ini kat TV3 tahun 2016, dan juga dalam rancangan dalam program Refleksi Al-Quran di TV Al-Hijrah pada tahun 2018 hingga 2019. Akhir sekali, Ustaz Syahmi juga merupakan panel tetap di segmen Assalamualaikum Ustaz di TV Al-Hijrah tahun 2019 sampai dah sekarang. Itulah sedikit banyak apa tu saya ceritakan tentang latar belakang macam kita pada malam ini. Maaf kalau saya pilih tak gerak kucing saja berkacau. Astagfirullahaladzim. Jadinya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz sihat sekarang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, alhamdulillah. Masya-Allah. Suka tengok Ustaz punya background. Pedang kitab-kitab, masya-Allah. Allah. Tak ada background lain. Baiklah, sebelum saya mempersilakan Ustaz untuk memulakan program kita. Jadi sukalah saya ingatkan kepada semua peserta kita pada malam ini dalam Zoom kita agar sama-sama membuka kamera. Supaya apa? Bila Ustaz online ni boleh bagi ceramah, bagi talk, nampak muka peserta, bertambah semangat Ustaz nak bercerita kan Ustaz. Kemudian jangan lupa pasti ada buku, ada pen, so kita ambil lah nota-nota. Ya Allah kucing. Ambil buku, ambil pen supaya boleh catat apa-apa di dapatan daripada ceramah pada malam ini. Jadi pada hadirat kalau ada soalan bolehlah ajukan dalam ruangan chat. InsyaAllah kita akan ada hujung sekali kita adakan Q&A, kita akan bacalah soalan-soalan daripada antum semua. Okey. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Syahmi Syazli bin Azmi untuk berkongsi sedikit sebanyak kisah yang terdapat dalam surah Yusuf dan iktibar yang dapat kita ambil. Tafadhal mashkura. Baik, terima kasih pada saudara Ihya Hakim atas pemudaan, muqaddimah, dan juga terima kasih pada saudara Nizamuddin yang telah memulakan dengan baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati para pensyarah, seterusnya pengarah program, seterusnya adik-adik mahasiswa Universiti Sains Islam Malaysia. Saya ucapkan sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil Qur'ana al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala malam ni kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas takdir dan qadarnya, adik-adik sekalian, sebab kita pun tak jangka kita akan bertemu. Mungkin di peringkat penganjur dia mungkin maklum kenapa pertemuan pada malam ini lebih mahal daripada biasa. Kerana apa? Sebab asal-asalnya orang lain tiba-tiba jadi orang lain, kan? Jadi nak katanya adik-adik sekalian, semua itu qadarullah, takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena lalui, dan begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam dalam hidup baginda. Baginda percaya bahawasanya apa yang Allah rencanakan itu lebih baik daripada apa yang dia nak dalam hidup dia. Okay? So itu yang bakal kita bincangkan pada hari ini. Dan masa diperuntukkan kepada saya adik-adik sekalian adalah selama 1 jam, lebih kurang 1 jam yang ada pada sekarang.
Dan kita akan buka lepas ni sesi soal jawab insya-Allah. Jadi saya tak berhajat untuk nak panjangkan mukadimah. Biarlah saya sendiri mulakan terus topik pada malam ini, sebab bagi saya topik pada malam ini terlalu banyak yang saya nak kongsikan dan terlalu banyak yang perlu kita ambil sebenarnya. Sebab dalam surah yang mengandungi 111 ayat ni adik sekalian, dia memerlukan kita untuk bukan sekadar membaca dan mendengar, tapi kita juga kena pakai satu tools ataupun satu alat untuk kita menambahkan kefahaman kepada surah ni. Dan alat tersebut bukan saya sebut, tapi Allah sendiri menyebutkan tentang alat yang wajib kita pakai untuk kita nak faham surah Yusuf ni. Okay? Sebab surah Yusuf ni rata-rata orang Malaysia kita pada hari ni, saya sebut orang Malaysia, rata-rata orang Malaysia pada hari ni ada sekalian, dia nampak surah ini adalah salah satu surah yang mungkin membantu pada ibu-ibu yang sedang mengandung. Kalau kata mengamalkan surah ini during pregnancy, sepanjang tempoh pregnant, maka anak yang bakal keluar itu katanya dengan tak meninggalkan amalan membaca surah Yusuf, anak yang bakal keluar itu tampan wajahnya, handsome wajahnya. Maka surah Yusuf pada hari ini nilai pada orang Malaysia, adik-adik sekalian, adalah semata-mata dilihat surah yang membantu kecantikan wajah. Bahkan saya terkejut adik-adik sekalian, bahkan dalam dunia TikTok, Instagram pada hari ini, bila ada orang nak jual produk cuci muka je pun, nak jual produk kecantikan je pun, tetapi dia letakkan dekat dalam instruction produk tu, macam mana penggunaan produk, dia letakkan sekali, jangan lupa membaca bersama-sama surah Yusuf. Kan? Dia seolah-olah macam ada satu dalil yang qat'i dikeluarkan, seolah-olah macam ada pengamalan itu yang boleh menyebabkan berlaku kecantikan wajah kepada pembaca-pembaca ni. Persoalannya, benarkah dakwaan sedemikian? Benarkah dakwaan sedemikian? Adakah nilai Quran itu semata-mata nak memberikan kita kecantikan wajah? Kan? Sedangkan Allah sebut, bila sebut saja tentang tujuan turun Quran ni, Allah kata, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Tujuan Quran diturunkan, utama tujuannya adalah untuk apa? Untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Kan? Petunjuk kepada manusia. Jadi kalau kita menghalakan baca satu surah itu tujuannya untuk kecantikan wajah, adakah itu membantu kita untuk nak mengecapi tujuan Quran diturunkan? Kan? Sama juga hari ini kita baca surah Yasin. Surah Yasin pun agak popular di Malaysia. Tapi bila sebut saja surah Yasin, apa yang terlintas kat kepala kita adik sekalian? Yang terlintas kat kepala kita adalah surah ini dibaca bila kita nak exam. Kan? Asal nak examnya surah Yasin. Asal nak examnya surah Yasin. Apa lagi? Tahlil arwah. Bila ada tahlil arwah, kita baca juga surah Yasin. Bila barang hilang, baca juga surah Yasin. Bermacam-macam amalan yang dipalitkan dengan surah Yasin. Tapi kalau kita mendengar komentar Syed Qutb rahimahullah, kita pun agak terkejut. Sebab di saat kita nampak surah ini mempermudahkan urusan, menunaikan segala hajat, tapi Syed Qutb nampak surah ini langsung tak ada kaitan dengan apa yang kita nampak pada hari. Syed Qutb kata surah Yasin ni, tujuan utama surah ini diturunkan adalah untuk motivasi buat para pendakwah. Kan lain jauh pergi dia tu. Kita je dah nampak untuk dipermudahkan segala hajat. Tapi Syed Qutb nampak surah Yasin sebagai surah motivasi pendakwah. Memang logik dakwaan Syed Qutb. Sebab dalam surah Yasin, ada di sana cerita berkenaan dengan keabsahan Al-Quran sebagai konten yang paling tinggi nilainya untuk disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab tu Nabi Muhammad, Allah wajibkan Nabi bila Quran turun kepada baginda, Nabi wajib menyampaikan Al-Quran. Sebab tu Allah i'tiraf Quran tu dengan kualiti yang bagaimana? Wal Quranil Hakim. Dalam surah Yasin kan? Yasin wal Quranil Hakim. So value Quran yang Allah letakkan dalam ayat kedua surah Yasin tu adalah, value dia adalah Al-Hakim. So apa yang disebut, yang disampaikan oleh Nabi tu adalah Al-Hakim. So Allah angkat martabat konten yang Nabi sampaikan tu dengan status, dengan nilai, dengan value Al-Hakim. So itu adalah motivasi untuk Nabi. So Nabi dah tak perlu nak hesitate. Nabi tak perlu nak rasa ragu-ragu. Sebab apa? Aku sampaikan sesuatu yang value-nya Al-Hakim. So aku nak kena bimbang apa? Orang duk benci ke? Orang tak suka ke? Yang penting Allah dah bagi validation kepada apa yang aku sampaikan itu adalah benda yang Al-Hakim. So walaupun orang kata aku gila ke? Orang kata aku ni pembuat cerita dongeng ke? Tapi Allah dah validate. Apa aku kisah? Nampak tak? Satu. Yang kedua, lepas habis cerita pasal Quran diangkat dalam surah Yasin, lepas tu Allah sambung dengan cerita apa? Cerita tentang 3 orang Rasul dan lelaki dari hujung kota kan? وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ.
idh arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalith. Adik semua pernah dengar tak cerita ni? Dalam surah Yasin ada cerita berkenaan dengan dakwah 3 orang rasul dekat ashab al-qaryah, tapi ashab al-qaryah ni adik-adik tolak dakwah 3 orang rasul ni mentah-mentah gitu je. Asal-asalnya Allah utuskan 2 orang rasul, tapi fakadzabuhuma, kena tolak mentah-mentah. Lalu Allah azzazna bi thalith. Maka jadi 3 lah rasul yang berdakwah dekat tempat tu. Kita punya expectation dia sekadar, 3 orang rasul berdakwah dekat satu tempat, mesti super, mesti boom punya dakwah dekat tempat tu. Bukan 3 orang biasa yang bergabung. Ini 3 orang rasul yang bergabung dekat satu tempat, berdakwah kat satu tempat yang sama. So kita punya expectation mesti boom dakwah dia. Tapi adik-adik, kalau kita go to cerita tu adik sekalian, yang beriman akhirnya selepas berlakunya dakwah 3 orang rasul, tahu tak berapa orang adik sekalian? 1 orang. Seorang je beriman kepada Allah. Kita punya expectation kan kurang-kurang lah kalau 3 orang rasul ni seorang satu dapat tarik seorang beriman kepada Allah, at least 3 orang. Tapi 3 rasul bergabung, yang beriman berapa orang? Seorang. Bukan saya sebut, Allah sebut dalam ayat 20 surah Yasin, waja'a min aqsal madinati rajulun, seorang je. Yang beriman kepada Allah rajulun sahaja adik sekalian di waktu tu. So kenapa saya kutuk kata babak ini juga adalah motivasi pendakwah? Sebab pendakwah hari ini dia terlalu terganggu dengan apa tahu? Saya buat program tapi yang hadir program saya 2-3 ketua je ustaz. Nampak tak? Dia rasa macam seolah-olah macam dia rasa down dengan dia buat pengajuan program yang baik. Dia buat dakwah sebagai contoh, tetapi yang meraihkan dakwahnya tu berapa ketua sahaja. Dia buat status dakwah guna page apa benda tadi? Syariah Halal Legacy Club sebagai contoh. Ada page tak? Ada page kan? Pernah tak adik-adik sekalian yang nak cuba menghangatkan page, adik semua buat satu posting dakwah, tapi yang like dengan share tu berapa ketua je? Seorang, 2 orang kan? Kadang-kadang yang share pun tak ada langsung. Dan ada kadang-kadang posting yang like pun tak ada. Hatta satu. Yang satu like tu tahu tak siapa? Kita sendiri as admin page yang likekan benda tu. Tu pun tak perasan sebab kita tak tukar lagi kita punya identity terlike dengan kita punya page sendiri. Nampak tak? Jadi kadang-kadang kita rasa macam tak berkesan ke dakwah tu. Jadi motivasi buat para pendakwah, bayangkan rasul-rasul berdakwah, 3 kepala rasul bergabung pun seorang beriman. Kita ni bukan rasul adik-adik. Kan? Kita bukan rasul adik-adik. Jadi kalau kita punya dakwah kena reject, kena tolak, is biasa sahaja. Sebab tu saya kata surah ni surah pendakwah. Okay, saya tak nak cerita pasal surah Yasin. Cuma saya nak bagi tahu dia sekalian, how we see something determine what will we get. Itu bahasa orang kampung saya lah. Saya ulang sekali lagi. How we see something determine what will we get. Sebab saya bersembang dengan warga USIM yang bahasa komunikasinya 3 bahasa kan. Anda berkomunikasi dengan bahasa Melayu, bahasa Inggeris dengan bahasa Arab kan. So kita gabungkan semua, akli dan nakli kan. Saya masih ingat lagi adik-adik sekalian. USIM dia terkenal dengan trademark nakli dan akli, nakli dan naklinya kan. So nak katanya, tahu tak kenapa saya tahu? Sebab apa? Sebab saya punya sarjana asalnya nak menyambung di USIM. Master saya. Saya daripada UKM beralih ke USIM. Dr. Adawiyah, kalau ada semua kenal di USIM tu, di Fakulti FPQS, kan? Dekat Fakulti Pengajian Quran Sunnah. Dia bukan Quran Sunnah, benda dia panggil kat sana? QS Apa benda tah? Dia punya fakulti tu. Saya asalnya Dr. Adawiyah tu SV saya untuk master. Sebab tu saya ada study sikit lah pasal USIM. So adalah kaitan USIM dengan jiwa saya dari sekalian. So sebab tu USIM dekat di hati. USIM dekat di hati. Okey, baik, sambung. So nak katanya, how we see something determine what will we get. Macam mana kita lihat sesuatu akan menentukan apa yang bakal kita dapat. Jadi kalau hari ini surah Yusuf dilihat dengan sekadar surah untuk membantu kecantikan wajah, maka itulah kita akan dapat. Tapi kalau kita melihat surah ini, dia punya value lagi tinggi daripada sebuah kecantikan wajah, maka itulah yang kita akan dapat. Faham tak adik sekalian? Untuk maklumat, di saat ramai orang Melayu kita nampak surah ni kecantikan wajah, tapi Quran menarik perhatian kita pada ayat keempat adik sekalian. Adik semua ada Quran tak depan mata sekarang? Okay. Ada tak Quran masing-masing depan adik sekalian? Saya suggest adik sekalian kena ada Quran depan diri masing-masing. Sebab dalam ayat keempat, minta maaf, bukan ayat keempat, ayat ketiga surah Yusuf, di saat orang Melayu nampak surah ni kecantikan wajah, dia punya fokusnya adalah kecantikan wajah, tetapi surah Yusuf sendiri, Allah menarik perhatian kita bahawasanya cerita Nabi Yusuf, Allah sebutkan, a'udzubillah minasyaitonirrajim, nahnu
naqussu 'alaika ahsanal qasas. Allah kata apa dia sekalian tentang surah Yusuf ni? Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sebaik-baik kisah. So Allah telah memberikan satu pengiktirafan adik-adik bahawasanya surah Yusuf ini, cerita Nabi Yusuf ni adalah the best story in Al-Quran. The best story. So kalau adalah anugerah perfilman negara ataupun anugerah cerita negara, cerita dunia ada sekalian, dekat dunia ni bila kita bagi anugerah kat satu filem, itu adalah anugerah yang telah dibincang sesama manusia yang ada nafsu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dah lama bagi award dekat cerita Yusuf ni ada sekalian. Cerita Nabi Yusuf ni dapat pengiktirafan bukan daripada manusia tapi dapat pengiktirafan daripada Allah Rabbul Jalil. Bagi award kat cerita ni, this is the best story in the world. Kita nampak surah ni kecantikan wajah tapi Quran tarik perhatian kita, you know what? This story is the best story in the world. Surah terbaik dekat dunia ni, cerita terbaik dekat dunia. So nampak tak? Why not kita shift our mentality daripada melihat surah kecantikan wajah yang tidak ada dalil sandaran yang kuat pun tentang benda ni, tak wujud pun dalil baca surah ni akan dapat kecantikan wajah dari sekalian. Dia mungkin pengalaman peribadi lah kot, saya nampak cerita ni berlaku ni. Penyebaran amalan baca surah Yusuf untuk kecantikan wajah ni pengalaman peribadi je. Tak ada pula Nabi menyuruh kita kalau kamu nak cantik wajah baca surah ni. Tak ada, Nabi tak sebut. Kan? Dia mungkin pengalaman peribadi sahaja. Jadi why not kita alih kita punya mentality, saya kena lihat surah Yusuf sebagai surah yang Allah telah memberikan award kepada cerita Nabi Yusuf sebagai cerita terbaik dunia. So apa cara pandang kita bila kita letakkan fakta tu dekat kepala kita? Cerita terbaik dunia. Dia ibaratnya macam kita tonton Spider-Man No Way Home adik sekalian. Pernah tengok tak cerita tu? Spider-Man No Way Home. Betul tak? Saya sebut betul kan? Kan? Spider-Man No Way Home. Sebelum adik-adik semua pergi ke Pawagam menonton cerita Spider-Man, saya minta maaf. Saya bersama dengan warga Yusim yang tak tengok Pawagam, tak pergi ke wayang kan? Betul tak betul? Kan? Warga Yusim, wayang tu apa Ustaz? Saya tak kenal wayang tu apa. Kan? Macam mana? Pergi juga Ustaz. Pergi juga. Zoom 3 FSU ni dia beranilah sebab dia tak buka kamera. Kan? Okey. Baik, tak segurau je. Jadi adik-adik sekalian, kan? Perasan tak gelombang Spider-Man baru ni, apa yang berlaku? Di saat orang tak pergi ni, dia rasa macam bergelojak nak pergi sebab apa? Orang di sana sini tengah buat spoiler. Di sana sini orang duk memberi rating kepada, this is the best Marvel story in the world. Kan? Tak pernah lagi Marvel mendapat sambutan teriakan daripada penonton yang tergila-gila dekat Pawagam sebegini. Dia sampai siap ukur ada sekalian, jeritan dekat Pawagam yang paling kuat masa keluar Avengers Endgame dulu dengan masa cerita Spider-Man No Way Home. So orang duk kira dia punya rating sorakan dekat dalam Pawagam tu lagi tinggi dekat Spider-Man. So kita pun kata cerita ni mesti best gila. Tak tengok lagi ni. Tetapi bila kita tengok reaksi-reaksi sebegitu, dalam kepala kita cerita ni best gila. Betul? Kan? So apa tindakan kita lepas kita tahu cerita ni best gila? Kita rasa apa-apa jadual yang mengganggu jadual saya untuk pergi tengok Spider-Man No Way Home, saya kena cancelkan, saya kena bagi komitmen untuk nak tengok cerita ni. Nampak tak? Dia bila ada mentaliti yang betul, dia akan datang bersama-sama dengan komitmen adik-adik. So bila kita punya mentaliti adalah this is the best story, so our commitment adalah kita nak study kenapa cerita ni Allah bagi tahu the best story in the world. Nampak tak? Kita akan ada that kind of commitment untuk nak tengok cerita ni. Mana part yang best dia? Nampak tak? Itu dia. So tukar, jangan nampak dah cerita pasal kecantikan wajah, tapi tengok the best story. Dan untuk maklumat, kenapa cerita ni the best story? Sebab waktu penurunan surah Yusuf ni adik-adik sekalian, Allah turunkan kepada Nabi, bukan Nabi tengah ada masalah wajahnya tak berapa cantik. Bukan dia dengar ada anak-anak dia yang tengah mencari tips untuk kecantikan wajah. Tapi Allah turunkan surah Yusuf pada tahun ke-10 adik-adik. Tahun ke-10 ni saya nak bagi tahu adik sekalian. Cuba saya nak tanya adik sekalian. Tahun ke-10 ni berlaku apa? Dalam sirah Nabi sepanjang 23 tahun tu, tahun ke-10 tu apa peristiwa besar yang berlaku pada tahun ke-10? Akli dan nakli. Nakli dan akli. Silakan adik-adik. Ingat lagi tak? Tahun ke-10. Yang nak bersuara tu jangan lupa unmute dulu. Dia dah bercakap, Ustaz ni. Tapi dia tak unmute. Sedih lah nanti. Kan? Cek komen dekat ruangan chat pun boleh. Ataupun dia nak bersuara secara verbal pun boleh. Facebook pun tengah live sekarang kan? Facebook tengah. Saya tak sempat lah nak tengok Facebook yang tengah bersuara tu. Takut dekat Facebook tengah riuh rendah sekarang ni.
Okey, adik-adik, tahun ke-10, tahun ke-10. Tahun ke-10 adik-adik, tak apa saya tolong jawabkan sebab tadi terlupa nak unmute kan, saya tolong jawab untuk yang tak unmute tadi tu. Tahun ke-10, ya betul dakwah Nabi di Taif, tetapi yang lebih besar daripada itu adalah tahun ke-10 disebut sebagai tahun kesedihan Nabi. Okey, kata Al-Maududi rahimahullah, tahun ke-10 itu adalah Am Al-Huzn, tahun kesedihan Nabi. Kenapa Nabi sedih tahun ke-10? Sebab tahun ke-10 ni berlaku dua peristiwa besar yang menghampak jiwa Nabi, iaitulah kematian Khadijah binti Huwailid, isteri yang Nabi paling sayang. Yang kedua adalah kematian bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib yang banyak support dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dihempak perasaan dan Nabi diuji dengan ujian sebegitu. Dan boleh tak adik sekalian bersetuju dengan saya bahawasanya ujian yang paling berat kat dunia ni adalah bila mana kita hilang orang yang kita sayang. Setuju tak? Ujian yang paling berat kat dunia ni adalah bila mana kita hilang orang yang kita sayang. Itulah benda yang paling sedih dalam kehidupan kita. Kita hilang kita punya phone iPhone 13 Pro Max, kita mungkin sedih tapi tak sesedih kalau kita hilang orang yang kita sayang. Setuju tak setuju? Kan? Itu adalah benda yang paling sedih dalam dunia ni. So Nabi mengalami detik itu adik-adik. Bukan seorang tapi dua orang yang rapat dengan Nabi meninggal dunia. Dua orang yang rapat dengan Nabi meninggal dunia. Maka di saat Nabi kesedihan, Allah tidak menggunakan cara dengan datang dekat Nabi Jibril, kau tolong bagi tahu dekat Rasulullah, isbir ya, sabar. Macam kita lah, bila kita ada masalah, kita sembang dengan kawan-kawan kita. Biasa kawan kita bila dengar masalah kita sejam, kita panggil kawan kita, jom aku nak ajak kau pergi kafe fakulti, aku nak belanja kau. Tapi dengan syarat kau dengarlah masalah aku, kau cubalah bagi some solution sikit pada masalah aku. Kan? So kita sembang sejam dengan kawan kita adik-adik. Kita pun cerita sejam. Dalam belanja mi goreng 3 ketul nugget, letak sambal lagi dekat mi goreng tu adik-adik sekalian. Kita belanja dia makan sampai pagi. Lepas sejam kita bercerita adik-adik sekalian, kawan kita yang dah dengar masalah kita tu biasa dia akan respon apa? The first respond dia, saya rasa seluruh dunia dia akan keluarkan huruf 5 huruf magic tu. Dia akan keluarkan satu perkataan magic yang terkandung 5 huruf magic tu. Dia dengar masalah, tapi tiba masa untuk dia respon pada masalah kawan itu, mesti dia akan keluarkan perkataan tu. Apa dia, adik sekalian? Apa dia? Abang. Ramai guna cara tu rupanya. Kan? Kita akan gunakan perkataan, kita akan keluarkan perkataan yang magical itu, iaitulah kita kata sabar. Kan? S-A-B-A-R. Yang kawan kita yang duk sembang masalah tu, bukan dia tak tahu bila kena ada ujian kena sabar. Dia tahu benda tu. Tapi kita ni yang dah kenyang, dah makan mi goreng dengan 3 ketul nugget tadi tu, kita duk respon sabar dekat dia. Dia bukan tak tahu sabar. Dan adik-adik, saya nak tanya, kalaulah peristiwa yang menghempap Nabi tu, iaitu kematian 2 orang yang Nabi sayang tu, dan Allah suruh malaikat Jibril menyampaikan satu kalimah itu kepada Nabi Muhammad, isbir, sabar, wahai Muhammad. Saya nak tanya, Nabi Muhammad akan sabar tak? Kalau itulah yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagi tahu dekat Muhammad yang sekarang dia tengah kena uji tu, bagi tahu kat dia, Jibril, aku pesan kat dia sabar. Bila Nabi dapat perintah daripada Allah untuk bersabar, saya nak tanya adik-adik, Nabi akan sabar tak? Nabi akan sabar adik-adik. Nabi confirm akan sabar. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala punyai rencana dan metod nak bagi Nabi sabar dalam bentuk yang berbeza. Di saat Allah boleh je bagi clear cut punya conclusion, kau bagi tahu dekat dia, sabar. Kan? Nabi ni pula sami'na wa ata'na. Apa Allah sebut, dia akan dengar dan taat adik-adik. Tapi Allah nak bagi Nabi sabar dalam tempoh jangka masa panjang, maka Allah bagi tahu dekat Nabi, cara untuk menenangkan Nabi, untuk Nabi dapat bertenang dan bersabar, Allah hadiahkan Nabi dengan surah ni adik-adik. So surah Yusuf ini adalah surah hadiah kepada Nabi sewaktu Nabi mengalami detik Am Al-Huzn, tahun kesedihan itu. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab juga memberikan komentar yang sama, buat jiwa orang-orang yang beriman yang sedang mencari ketenangan dalam hidup, bacalah akanmu surah Yusuf, kerana dalam surah Yusuf itu terkandung satu ketenangan yang berbunga-bunga untuk pembaca-pembacanya. Itu orang yang hardcore jiwanya adik-adik. Umar Al-Khattab, kita semua kenal siapa Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab kata orang yang tengah sakit dalam hatinya, tengah tak tenang dalam jiwanya, bacalah surah Yusuf. Maksudnya surah ini diberikan petanda dan isyarat oleh Nabi sendiri dan para sahabat sendiri, surah yang boleh memberikan ketenangan jiwa kepada kita.
Bukan surah kecantikan wajah tadi. So tak peliklah kenapa pada hari ini kita baca ayat ketiga Allah kata nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Antara wow factor yang menjadikan cerita ini the best story in the world adalah cerita itu boleh merawat duka lara yang ada dalam hati orang yang sedang berkecamuk jiwa. Tak ke powerful story macam tu. Ini ada cerita yang sekadar memberikan kita gelak tawa, betul habis. Kan? Tapi cerita yang paling berkesan adalah cerita yang mampu mengubah jiwa adik-adik. Mampu menenangkan jiwa, mampu mengubat jiwa yang tengah lara, jiwa yang tengah sakit. Dan adik sekalian, tambah-tambah kita diuji dengan COVID dah 2 tahun lebih adik sekalian. Tahu tak carian pertama dekat Google apa benda adik sekalian? The first ranking orang cari dekat Google sepanjang tempoh PKP, apa dia adik sekalian? Orang cari tentang self-love. Itu adalah topik nombor 1 yang orang cari sepanjang tempoh PKP. Self-love. Mencintai diri sendiri. So bila orang study, kenapa ini carta nombor 1 orang cari dekat Google sepanjang tempoh PKP? Satu dunia lockdown. Kenapa orang cari benda ni? Rupa-rupanya orang tengah sakit dekat dalam. Orang tengah nak cari ubat, nak hilangkan kesakitan jiwa. Nombor 2 apa benda adik sekalian? Cari yang paling tinggi kat Google. How to suicide. Macam mana nak bunuh diri. So carian nombor 1 dengan carian nombor 2 adik sekalian menandakan ada orang tengah sakit dekat dalam. Ada sakit dekat dalam. Sebab itu kalau ada cerita yang mampu menawarkan kesembuhan pada penyakit kat dalam tu, maka cerita tu memang powerful. Cerita tu memang powerful. So sekarang kita nampak reason pertama kenapa Allah mengangkat cerita ni ahsanal qasas, reasonnya adalah sebab cerita tu memang powerful untuk mengubat jiwa yang lara. Nabi yang tengah sedih dengan kesedihan yang paling besar dekat dalam dunia ni, iaitu hilang orang dia sayang, ditenangkan dengan surah Yusuf. See that? Kesakitan paling besar dalam hidup pun ditenangkan dengan surah Yusuf. Maka kalau ujian yang kecil-kecil daripada kehilangan orang kita sayang, maka insya-Allah juga boleh diselesaikan dengan surah Yusuf. Tapi tidak bermakna kita duduk baca saja, tapi kena fahamlah cerita tu pasal apa. Kan? Okey, itu reason pertama kenapa cerita ni dia angkat the best story. Okey. Saya boleh share slide tadi sekalian ke saya boleh kan? Share slide kan? Saya cuba Okey, boleh. Keluar tak slide saya ni? Mengapa ahsanal qasas? Keluar kan? Cuba anggut sikit Nizam. Sebab Nizam je saya nampak muka sekarang. Nampak? Nizam? Nampak tak slide? Nizam tak anggut pula Nizam. Nampak. Okey. Sebab saya nampak muka Nizam je. Okey, semua nampak. Good. Alhamdulillah. Semua committed ya menjawab soalan saya ya. Okey, baik. Kita nak jawab tadi reason pertama sebab surah ini mengubat jiwa yang lara. Sebab itu cerita ni the best story. Yang seterusnya adik sekalian, tahu tak kenapa cerita ni the best story? Okey. Untuk sesiapa yang mungkin dah pernah membaca surah Yusuf ataupun tak pernah baca surah Yusuf ataupun tak pernah beri perhatian pada surah Yusuf, saya nak tarik perhatian adik sekalian supaya adik sekalian pada hari ini akan menyatakan saya sudah jatuh cinta dengan surah Yusuf. Let's go. Okey. Nak tahu tak kenapa cerita ni disebut oleh Allah sebagai ahsanal qasas? Satu adik sekalian, cerita yang baik, dia bukan semata-mata ada kesan yang baik selepas cerita ni habis. Tapi cerita yang baik juga, basically dia mesti mempunyai apa adik sekalian? Plot cerita yang menarik, satu. Yang kedua adalah ceritanya itu mestilah berkait di antara satu sama lain. Cerita yang tak bagus adalah permulaan cerita, tak ada langsung berkaitan dengan penghujung cerita. Kan? Kita mesti suka cerita yang permulaan dia begitu, mesti dia akan di titik akhir tu dia akan menjawab apa pertanyaan yang ditimbulkan di babak-babak awal. Itu cerita yang baik. So mesti kena ada plot yang menarik. Dan kalau kita nak ukur secara duniawi dah. So kita boleh katakan juga, kalau cerita yang baik ni mestilah posternya bagus. Kan? Dia punya, yalah tadi plot yang bagus. Kita katakan physically kena baik. Ada semua nak tahu tak? Poster surah Yusuf ni apa benda? Poster surah Yusuf ni adalah dia berada pada juzuk yang ke-12, surah yang ke-12 adik-adik sekalian. Itu poster dia. Dia tak perlu design lah wajah surah Yusuf dengan belakang dia tu ada Zulaikha, tak perlu design macam tu. Tapi saya katakan poster untuk surah Yusuf yang boleh menarik perhatian kita, surah ini adalah surah yang ke-12 berada pada juzuk yang ke-12. Tak menarik ya? Kebetulan ke tu? Bukan kebetulan. Surah 12, juzuk 12. Dan bahkan saya bentangkan lepas ni sekalian, bukan kebetulan surah ke-12, juzuk 12.
Ditambah pula adik-adik sekalian dengan dia mempunyai 12 episod totally dalam surah ni. Ada 111 ayat. Tapi dalam surah ni ada 12 episod. Kebetulan kau? Tak, bukan kebetulan. Memang Allah make up poster dia macam tu dah. Surah 12, juzuk 12, 12 episod. Lepas ni jangan duk pakat nak print baju dekat belakang jersey tu nombor 12 belakang lah. Bukan. Ni bukan kita nak mengangkat ataupun nak main ilmu astrologi kan. Iaitu berkaitan dengan nombor. Tidak, bukan numerologi. Tapi saya nak bagi tahu 12 tu signifikan. So ni bukan kebetulan. Memang Allah plan dah poster dia macam tu. Dan bukan posternya cantik adik-adik sekalian. Jom tengok plot dia macam mana. Saya kata ada 12 cerita kan, 12 episod kan. Sepantah kilat adik sekalian. Okay. Ada 12 babak dalam surah ni. Ada 12 babak dalam surah Yusuf. So kalau kita kata, oh Ustaz, saya malas nak baca 111 ayat ni. Banyak sangat Ustaz. So kita mungkin akan ditenangkan dengan, saya kena baca 12 episod je dalam surah ni. Okay, jom kita tengok. Babak pertama surah Yusuf, episod yang pertama Allah buka surah Yusuf punya cerita dia dengan cerita apa? Cerita Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Betul tak betul? Permulaan surah Yusuf dimulakan dengan idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Dia mimpi pasal apa dia sekalian? Dia mimpi ada 11 bintang, ada 1 bulan, 1 matahari. Ada 1 matahari, 1 bulan sedang bersujud kepadaku. So itulah permulaan cerita surah Yusuf. Mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Saya tak nak explain further. Saya nak cerita pasal dia punya episod dulu. Habis cerita mimpi Nabi Yusuf, apa babak kedua, episod kedua cerita ni? Episod kedua adalah konspirasi abang-abang Yusuf. Ataupun kita kata konspirasi abang-abang Yusuf ataupun saudara-saudara Yusuf lah. Yang kita semua maklum, yang saudara-saudari Yusuf, apa benda yang dia buat? Dia humban, dia buang adik dia Yusuf ke dalam apa? Ke dalam telaga. Yang kita semua maklum kan? Itulah saya katakan babak tu saya namakan dia punya tajuk episod 2 ni, konspirasi saudara-saudari Yusuf. Okey, apa lagi? Lepas habis konspirasi saudara-saudari Yusuf, dah buang dalam telaga, apa next? Apa yang berlaku? Episod ketiga adalah godaan Imratul Aziz. Imratul Aziz ni tahu tak siapa dia sekalian? Imratul Aziz ni adalah yang kita duk panggil selalu tu Zulaikha. Saya lebih prefer berpegang kepada almarhum Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah, baru saja meninggal dunia beberapa bulan yang lepas adik sekalian. Ulama tafsir yang hebat di Jordan adik sekalian. Beliau sentiasa menegaskan apa yang didiamkan oleh Allah, maka kita jangan terlalu sibukkan kepala kita untuk terlalu suka nak menjawab benda yang didiamkan. Allah punyalah nak jaga aib wanita yang menggoda Nabi Yusuf, tapi kita pula yang terlalu eager nak bongkarkan siapa nama wanita tu. Nampak tak Quran, Allah sendiri ada hikmah tersendiri dalam memberikan pendidikan kepada manusia. Hatta orang tu buat dosa sebesar-besar menggoda Nabi Yusuf pun Allah merahsiakan nama dia. Allah rahsiakan nama dia. Allah tak sebut dengan jelas pun nama Zulaikha tu dalam Quran. Tapi kita selagi tak jumpa siapa nama dia, kita sakit kepala. So Dr. Salah ajar kita apa yang didiamkan oleh Allah, kita tawakuf. Jangan terlalu eager nak cari sangat siapa nama dia. Jawab soalan saya ada sekalian. Kalau kita tahu sekalipun namanya Zulaikha, apa kesan pada iman kita ada sekalian? Tak ada kesan apa-apa pun. Kan? Baik kita duk fikir, macam mana akhirnya pada permulaannya Imratul Aziz ni menggoda Nabi Yusuf, nanti akan ada babak dia mula-mula penggoda, tapi akhir cerita nanti dia seseorang yang telah bertaubat kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kita study tentang benda tu daripada kita duk sibukkan kepala kita siapa nama wanita ni. Boleh faham tak? Okay. Habis babak ketiga godaan Imratul Aziz, yang ni pun saya tak nak cerita, saya tak nak explain further, sekadar nak bagi tahu episod saja. Episod keempat, apa lagi yang berlaku adik-adik? Kenapa tak beralih slide ini? Okey. Episod keempat adalah godaan wanita-wanita Mesir. So rupanya Nabi Yusuf ni yang tampan ini bukan digoda oleh Imratul Aziz saja, tetapi digoda juga oleh wanita-wanita Mesir. Yang babak ni lah yang semua nampak yang dia bukan terkerak jari dia telah melukakan jari berulang-ulang kali. Pernah dengar tak cerita tu? Yang bila mana Yusuf keluar tu, dia tengah duk potong buah tu. Tapi bila Yusuf keluar tu, qatta'na aydiyahun. Ramai orang duk cakap terputus jari wanita-wanita Mesir. Salah, Quran tak sebut terputus. Quran kata qatta'na. Qatta'na ni maksudnya adalah melukakan jari berulang-ulang kali. Dia ibarat macam kau saya lakonkan. Dia tengah potong buah, terkena jari dia. Mata kat Yusuf ni. Dia terkena jari, pisau terkena kat jari, dia angkat. Tapi mata still kat Yusuf.
Diteruskan lagi potong buah, kena lagi, diangkat. Itu qata'na. Melukakan jari berulang-ulang kali. Tak logik lah adik-adik terputus jari tak sedar lagi. Tak logik. So, Quran pun dah bicarakan kepada kita melukakan jari berulang-ulang kali. Kita yang duk kata sampai terputus jari. Itu terlalu hyperbola dalam menggambarkan cerita Nabi Yusuf yang terlalu tampan yang dilihat oleh wanita-wanita Mesir. Okey, laju lagi. Yang kelima, lepas godaan wanita-wanita Mesir, babak seterusnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara. Kan, dipenjara. Yang dekat dalam penjara ni, adik sekalian, dia berjumpa dengan dua orang banduan yang bercerita pasal mimpi tu. Okey, saya tak nak cerita panjang. Okey, babak yang keenam adik sekalian adalah, saya nak tanya, kalau saya punya slide, saya punya skrin sekarang ni, wajah-wajah kita semua ni menutup slide saya. Tuan sekalian, adik sekalian, tertutup tak slide saya dengan wajah adik sekalian? Tak tutup? Nampak? Nampak clear? Okey, babak keenam adalah Raja Mesir bermimpi. So ini adalah 6 episod pertama yang berlaku kepada Nabi Yusuf. Okey, lepas habis episod 6 iaitu Raja Mesir bermimpi, cuba tengok episod 7. Mimpi Raja Mesir ditafsirkan dalam episod yang ke-7. Apa mimpi Raja Mesir? Siapa tahu? Raja Mesir bermimpi ada 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu kurus, kan? Ada 7 ranting yang menghijau, ada 7 ranting yang layu, kan? Ini adalah mimpi Raja Mesir. Jadi nak katanya bila dia mimpi tu, babak ke-7 adalah mimpi Raja Mesir ditafsirkan oleh siapa? Oleh Nabi Yusuf. Sambung lagi. Lepas dah mentafsirkan mimpi Raja Mesir, apa kesan dia? Nabi Yusuf alaihissalam pun dibebaskan dari penjara. Okey. Seterusnya, apa yang berlaku lepas Yusuf keluar dari penjara? Sorry, saya minta maaf. Bukan selepas. Sebelum Nabi Yusuf keluar daripada penjara, adik sekalian, wanita-wanita Mesir yang pada asalnya menuduh Nabi Yusuf menggoda dia dulu, sekarang wanita-wanita Mesir itu mengaku salah. Dia sendiri mengaku bahawasanya Yusuf alaihissalam tak pernah pun goda kami. Dan bukan sekadar wanita-wanita Mesir saja mengaku salah, Imratul Aziz yang juga pernah menuduh baginda Yusuf menggoda dia dekat dalam bilik yang telah tertutup semua pintu-pintu, akhirnya kata tak, Yusuf tak pernah goda aku dulu. Kan? Tak cukup dengan tu ada sekalian, babak ke-11 adalah tadi abang-abang dia pada episod kedua tadi, abang-abang dia buat apa? Humban dia dalam telaga. Tapi penutup surah Yusuf, adik-adik sekalian, kita akan tengok abang-abang Yusuf telah bertaubat. Dia mengaku salah dan bertaubat kepada Allah. Dan tahu tak apa episod terakhir, adik sekalian? Cuba agak apa episod terakhir. Episod terakhir cerita ni adalah mimpi Nabi Yusuf yang di awal tadi tu ditafsirkan. Jawapan bagi mimpi yang kita duk baca pada permulaan cerita surah Yusuf tu, jawapan tu pada pengakhiran surah ni. Okey, perasan tak kenapa saya susun 6 dekat atas, 6 lagi kat bawah? Bukan sengaja saya susun dengan color-color macam tu. Perasan tak? Color nombor 1, color dengan sama nombor 12. Color nombor 2, dia sama color dengan nombor 11. Nak tahu tak kenapa cerita surah Yusuf ni the best story? Tak tahu tak kenapa? Di samping kita dah bincang sebab-sebab dia tadi. Antara sebab yang paling best lagi adik sekalian adalah sebab susunan cerita surah ini disusun dalam bentuk perfect symmetry. Dalam simetri yang sangat sempurna. Tengok saya letakkan arrow dekat sini. Babak pertama dikenakan dengan babak ke-12. Awalan akhiran berkaitan. Mimpi dekat awal, jawapan dekat akhir. Lepas tu, abang-abang Yusuf buat konspirasi bertaubat dekat babak ke-11. Nampak? Disimetri berlaku. Imratul Aziz goda dia. Babak ke-10, Imratul Aziz mengaku salah. Wanita Mesir duk goda baginda. Wanita-wanita Mesir mengaku salah pada babak ke-9. Di penjara, babak ke-8 dibebaskan daripada penjara. Raja Mesir bermimpi. Babak ke-7, mimpi Raja Mesir ditafsirkan. 1, 12, 2, 11, 3, 10, 4, 9, 5, 8, 6, 7. Kebetulan ke adik-adik? Kebetulan ke? Cuba jawab soalan saya. Kebetulan ke? Tak. Bukan kebetulan. Bila Allah bagi pengiktirafan, bagi award kat cerita ni, everything telah di-set up oleh Allah untuk menjadi sesempurna ini adik-adik. Jadi masih lagi ke kita nak menampakkan surah ini sekadar memberikan kecantikan wajah? Ataupun anda sudah ada reason yang sudah cukup baik untuk kita sekarang ini kena memberikan fokus sebab sekarang ini cerita ni memang best gila. Bayangkan cerita awal dan akhir yang bertemu serta-merta begitu sekali. Perfect symmetry. Dia punya susunan plot. Nampak tak? Episod ada 12. Surah ke-12.
Juzuk yang ke-12. Ini antara kelebihan dan kenapa cerita ini disebut sebagai ahsanal qasas. Okey, tutup slide. Okey. So far dapat tak gambaran kenapa cerita ni best? So anda sudah ada rasa jatuh cinta tak dengan surah ni? Okey. So itu pertama. Adik sekalian, kita belum masuk topik yang sebenar ni. Ini baru teaser nak pancing adik sekalian untuk ubah cara pandang pada surah ni je. Tu je. Okey, baik, sambung. Adik sekalian, kita punya topik besar pada hari ini adalah bagaimana kita nak mengambil ibrah dan pengajaran daripada surah Yusuf, khususnya dalam mendepani musibah dan ujian yang kita lalui dalam kehidupan. Adik sekalian, nak tahu tak? Saya buat dalam kesimpulan saja dan saya akan refer kepada ayat-ayat yang saya maksudkan. Ada sekarang untuk makluman, Nabi Yusuf AS ni, kalau ada semua tengok pada 6 episod pertama tu, betul tak kita boleh katakan 6 episod pertama sebelum 6 episod terakhir tu, 6 episod pertama tu semua adalah episod musibah yang Nabi Yusuf lalu. Dia mimpi sampai dia tak tahu jawapan, betul tak? Lepas tu abang-abang dia humban dalam telaga, episod musibah yang seterusnya. Lepas tu kena goda pula dengan Imratul Aziz, episod musibah seterusnya. Wanita Mesir goda pula, kena penjara pula. Nampak tak? Ujian bersilih ganti tanpa sempat Nabi Yusuf bernafas pun. Episod 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bab sekali. Episod tu macam, kalau ikutkan ada sekalian, patutnya episod tu bagilah macam berhati perut sikit. Episod 1 sedih. Episod 2 happy sikit. Kan? Episod 3 sedih balik. Kan kita main selang-seli. Tapi susunan surah Yusuf ni, 6 episod pertama, disaster belaka. Bencana untuk Nabi Yusuf. Semuanya alam yang menghampap jiwa dan menyebabkan Nabi Yusuf teruji pada waktu itu. Kan? So kalau kita ada sekalian, kena dapat satu ujian dah boleh mengeluh, just fikir Nabi Yusuf kena 6 episod ujian bersilih ganti, tapi apa yang Nabi Yusuf buat? Ada tak dia kata, sikit-sikit ujian, sikit-sikit ujian? Ada tak dia cakap macam tu? Tak ada. Nak tahu tak kenapa surah ini berjaya menenangkan Nabi di waktu Nabi tengah kesedihan orang yang dia sayang? Allah nak bagi Nabi bertenang macam ni, ada sekalian. Kamu diuji disebabkan kamu hilang orang kamu sayang kan? Kamu untuk bertenang, wahai Muhammad, Allah ajar macam ni. Di saat kamu tengah sedih dengan ujian tersebut, kamu kena tengok ada tak orang yang lagi sedih daripada kamu. Kalau kamu rasa kamu ditimpa ujian yang paling berat, cuba kau fikir wahai Muhammad, ada tak orang yang lagi teruk diuji berbanding dengan kamu? Kamu rasa dengan ujian yang kamu lalui sekarang ni, kamu yang paling teruk sampai kamu rasa macam nak give up. Tapi dengan Allah hadiahkan surah Yusuf dekat Nabi adik sekalian, Nabi jadi tengok, oh bukan aku yang paling teruk diuji. Ada geng-geng aku dulu, sekapal dengan aku, seangkatan dengan aku, seorang Rasul juga, yang diuji lagi teruk daripada apa yang aku lalui sekarang. So Nabi bertenang bila diletakkan diri baginda in other people's shoes. Faham tak? Diletakkan diri baginda di tempat orang lain. So Nabi jadi bertenang sebab dia tengok bukan aku yang paling teruk diuji, ada orang lagi teruk kena uji berbanding dengan aku. Betul tak saya kata sekalian, cara sebegini sangat efektif untuk kita keep calm, kekal bertenang. Dia samalah kalau semua pernah ambil AdMath dekat zaman sekolah menengah dulu, ada pengalaman ambil additional mathematics? Tak ada pengalaman? Masih ingat zaman-zaman ambil AdMath dulu? Macam mana result kita bila first time form 4 ambil AdMath dulu? Kan? Tapi form 5 tak seteruk masa form 4 yang pertama first time kita ambil AdMath dulu. Kan? Bila kita dapat result yang tak berapa baik dekat AdMath, zaman saya dulu dia A1, A2, B3, B4. Zaman dia sekalian ada A+, A- kan? Kan? So zaman saya dulu dia macam tu. So result paling teruk ataupun grade paling teruk dulu adalah G. Ada sekalian tak ada G kan? Ada G tak? G ada. Dalam result ada sekalian ada G. Okay. Result paling teruk dulu adalah G. So saya masih ingat di saat masa kita baru menginjak form 4, kita dulu PMR 9A duk bangga 9A PMR, tapi bila masuk form 4 ambil AdMath, first time dapat result G ada sekalian. G. Tahu tak G tu markah berapa? Bawah 10. Bawah 10 untuk AdMath adik-adik. So bila kita dapat bawah 10, dapat 7 markah first time ambil ujian AdMath dekat sekolah dulu, 7 dapat markah 7. Kita jadi sedih kan? Sedih. Tapi bila kita bertenang adik sekalian, bila kita tengok kawan sebelah kita tu dapat 5, lagi teruk daripada kita. So tak dia tengah berduka cita, aku tak pernah dapat result macam ni, oh sedih gila kan? Tapi lepas tengok kawan sebelah kita dapat 5 markah, kita kata, oh aku baik lagi daripada dia.
Kan? Kita jadi relax seketika sebab tengok ada orang tegur. Yang budak yang 5 markah tadi pula, dia bertenang sebab apa? Tengok kawan ada dapat kosong pula lagi. Lagi dia bertenang. So rupanya aku dapat 5 markah tu hebat dah tara tu. Sebab ada orang tu kosong, tak dapat markah langsung dalam ujian additional mathematics. Nampak tak nampak? So betul, kaedah paling berkesan untuk kita kekal bertenang adalah put in other people's shoes. Tapi jangan letak pada orang-orang yang dilihat lebih tak teruji banding kita. Contoh kita letak in other people's shoes juga. Tapi kita tengok orang-orang yang tengah senang lenang, yang dia tengah mewah, tak kenalah perbandingan sebegitu. Tapi letakkan in other people's shoes yang susah lebih teruk daripada kita. Nampak tak? So itu cara Allah ajar Nabi Muhammad untuk bersabar pada waktu itu. Kau hilang 2 orang yang kamu sayang. Kau tahu tak dulu yang buang Yusuf ni bukannya orang 2, abang-abang dia sendiri. Terpisah dengan keluarga dekat 30 tahun lebih. Bayangkan tak terjumpa dengan keluarga, yang si bapa pula tak tahu yang anak dia dah meninggal dunia ke tidak, sampai menangis buta matanya, putih mata Nabi Yaqub alaihissalam. Nampak tak nampak? Kamu rasa kamu paling teruk diuji Rasulullah, tapi ada Nabi sebelum kamu lagi dahsyat ujiannya daripada kamu. So itu cara Allah menenangkan Nabi dengan surah ini. So nak ada sekalian, bila Nabi Yusuf melalui 6 episod tanpa henti ujian yang bersilih ganti kepada baginda, tahu tak apa respon Nabi Yusuf sepanjang ujian-ujian ini? Nak tahu tak bunda? Diam. Tak cakap apa-apa. Cara yang Nabi Yusuf gunakan sewaktu menghadapi ujian 6 episod ni adalah kurangkan bercakap benda-benda yang tak penting. Sebab apa dia sekalian? Hari ni, kadang-kadang ada orang yang ditimpa masalah, dia prefer untuk shout out the problem. You know shout out the problem? Dia suka untuk menyebarkan problem yang dia ada. Bahkan lebih teruk lagi, bukan sekadar dia menyebarkan dia punya masalah tu. Dia suka pula menjadi seseorang yang menuding jari atas ujian yang diterima. Ni sebab dia, nampak tak? Dia suka menuding jari kepada orang lain. Satu, dia suka shout out the problem. Yang kedua adalah dia suka tuding-tuding jari kepada orang lain. Dan untuk maklumat, ini bukan cara Yusuf. Yusuf alaihissalam, adik-adik sekalian, tak pernah sekali pun kita baca dalam Quran surah Yusuf ni, kita jumpa waktu dia humma dalam telaga tu, dia kata tak patut abang-abang aku buat macam ni. Langsung tak keluar perkataan. Tak keluar perkataan tu, adik sekalian. Kita baru-baru ni digemparkan dengan adik Rayyan kan? Adik Rayyan yang jatuh dalam telaga dekat mana? Adik sekalian? Iraq. Dekat mana? Allahumma salli ala Muhammad. Lupa dah tempat tu. Tapi kita semua digemparkan berita tu kan? Saya tengok cerita tu adik sekalian, memang mirip kisah Nabi Yusuf. Mirip je. Nabi Yusuf dimasukkan dalam telaga, buta, sama juga dengan adik Rayyan adik sekalian. Cuma nak katanya perbezaannya adalah Nabi Yusuf keluar hidup, tetapi adik Rayyan dikeluarkan hidup tapi selama-lamanya di syurga. Bukan lagi dekat dunia. Kan? Jadi adik sekalian, sambung cerita Nabi Yusuf tadi. Bila masuk dalam telaga, kita tak dengar dialog dia. Adik sekalian, kenapa saya kata Nabi Yusuf bila menghadapi siri ujian tadi dia tak banyak bercakap? Kalau adik-adik semua study surah Yusuf in total, kita akan tengok dialog Nabi Yusuf ni wujud hanya pada beberapa tempat saja. Kali pertama, dialog Nabi Yusuf ni wujud pada ayat keempat tu, surah Yusuf. The first time kita dengar yang Yusuf bercakap dalam surah ni adalah pada ayat keempat. Iaitu dia tengah bermimpi tu, yang dicerita pasal mimpi kepada Nabi Yaqub alaihissalam, iaitu ayah kepada baginda. Itulah kali pertama kita dengar dialog daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kita tengok ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8 sampailah kena humba dalam telaga. Still tak jumpa dah dialog Nabi Yusuf lepas tu. Tahu tak bilakah babak seterusnya kita jumpa dialog Nabi Yusuf? Sewaktu kita baca ayat ke-26 adik-adik. Ayat ke-26. So tadi kali pertama kita jumpa pada ayat keempat. Masa tengah bersembang dengan ayah dia. Sekarang kali kedua kita jumpa dialog Nabi Yusuf adalah pada ayat ke-26. Iaitu sewaktu dia tengah membela dirinya, sewaktu dia kena tuduh dengan Imra'atul Aziz. Itulah babak seterusnya kita mendengar dialog daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Maksudnya, cuba ingat balik. Godaan Imra'atul Aziz pada babak keberapa tadi? Episod keberapa adik-adik? Episod ketiga kan? Episod ketiga kan? Episod pertama mimpi. Episod kedua konspirasi Abang Yusuf. Episod 3 adalah godaan Imra'atul Aziz. So, kali kedua dia bersuara sekalian adalah pada episod ketiga tu. So berapa gap yang ada tu daripada ayat keempat dan pergi ayat 26?
Maksudnya sepanjang Nabi Yusuf dihumban dalam telaga, langsung tak ada dialog yang keluar daripada mulut Nabi Yusuf. Sebab Nabi Yusuf memilih untuk dalam menghadapi ujian ni, aku kena memasang sikap falyakul khaira au yasmut. Aku kena memakai satu sikap yang namanya adalah kalau aku nak bercakap, aku kena cakap benda baik. Kalau aku tak ada benda baik dan cakap, aku kena diam je. Nampak tak? So inilah antara sikap orang beriman yang diamalkan oleh Nabi Yusuf. Apa sikap dia? Falyakul khaira au yasmut. Nak cakap, cakap benda baik. Kalau tak nak cakap, better diam. Adik semua tahu tak kenapa disebutkan dalam hadis tersebut au yasmut? Diam disebut dalam sebutan yasmut. Sedangkan dekat USIM sekalipun, kalau adik semua masuk kelas bahasa Arab, bila lecturer dengar student-student kat dalam kelas tu terlalu bising, lecturer akan cakap apa untuk nak minta anak murid diam? Gapa dia adik sekalian? Uskut kan, bukan biskut. Uskut kan, uskut. Kan, uskut tu kan maksud diam. Tapi kenapa Nabi tak sebut dalam hadis tu falyakul khaira au yaskut? Diam juga. Tapi kenapa diam dalam ayat tu disebut dalam sebutan yasmut, bukan yaskut? Apakah beza senyap ataupun diam dalam sebutan sakata dengan diam dalam sebutan samata? Apa beza dia? Okey, begini. Kalau sakata, daripada perkataan sakata lah yaskut, dan daripada perkataan sakata juga membentuk perkataan saktah. Pernah tak adik semua baca dalam Quran ada sin tu? Dalam surah Yasin pun ada kan? Mimar qadina, kan ada sin tu. Sin tu kan saktah. Saktah tu apa? Kita berhenti seketika, kita tak ambil nafas pun. Kita berhenti sekejap, kita terus sambung lepas tu. Dalam berapa detik lebih kurang, kita berhenti, tak ambil nafas baru, kita sambung. Saktah. So, saktah ni, falsafahnya adalah kita diam dalam tempoh yang sekejap. Diam dalam tempoh yang sekejap. Itu sakata, saktah ataupun yaskut. Sebab tu cikgu-cikgu kat dalam kelas adik sekalian, dia hanya minta kita uskut. Sebab apa? Diam tu sekejap. Sebab takut kalau dia kata usmut, dalam keadaan samata disebutkan adik sekalian, dia seolah-olah macam kamu kena diam sampai habis kelas. Jangan bercakap langsung. Tapi uskut tu tujuannya diam sekejap, tapi bila aku minta respon daripada kamu, kau kena cakap lah. Jangan duduk diam juga. So nampak tak? Uskut tu ideanya adalah diam dalam bentuk yang seketika. Tapi yasmut, samata adalah diam dalam tempoh yang agak panjang, dan diam itu dalam dua bentuk. Diam yang pertama adalah diam daripada berkata-kata, dan diam yang kedua adalah diam pada hati. Betul tak ada sekian pengalaman kita bila ustaz kita kata uskut. Ya, kita tengah duk rancak bersembar dengan kawan-kawan tadi kat sebelah. Tapi ustaz kata uskut. Kan kita diam kat mulut tapi dalam hati berdiam tak? Alah. Nak cakap sikit pun tak boleh. Kan? Nampak tak? Ada tak dalam keadaan bila kita diminta diam oleh lecturer, kita diam sebab ustazah minta kita uskut. Kita diam kat mulut. Tapi dalam hati ni, apa ni? Aku baru nak start cerita yang hot dengan kawan aku tadi. Baru nak start membawa dengan kawan. Dalam hati masih lagi bersuara. So kalau itu berlaku, diam kat mulut tapi hati tak diam, itu uskut. Tapi yasmut yang diminta oleh Nabi adalah diam di sini dan diam juga di sini. Faham tak faham? So tinggi sebenarnya perbuatan Nabi Yusuf AS ni. Maksudnya waktu dihumban dalam telaga dia sekalian, dia diam dekat sini, at the same time diam dekat sini sama. Dia bukan menjadi orang yang sakit hatinya memikirkan tak patut. Dia tak sebutkan mulut, dia jadi orang yang macam bermonolog dalaman. Tak patut abang aku buat aku macam ni. Dia tak buat macam tu sekalipun ada sekalian. Itulah tindakan yang kita boleh belajar waktu Nabi Yusuf menghadapi ujian yang bersilih ganti. Dia memilih untuk bercakap bila perlu adik-adik. Sebab kadang-kadang bila kita nak bercakap juga dan kita kena uji ni, emosi kita tak stabil. Dan bila emosi kita tengah tak stabil, kita nak bercakap juga, kadang-kadang perkataan yang keluar tu adalah perkataan-perkataan yang buruk. Kita menyalahkan orang lain, perkataan-perkataan kesat keluar, kita marah pada orang lain sebab kita gagal untuk senyap sewaktu kita tengah kena uji. So dalam bahasa lain, senyap ni juga adalah salah satu terapi yang bagus dalam kita menghadapi ujian. Kalau nak bercakap, pastikan bercakap tu benda baik saja. Boleh faham tak sekarang ni? Itu tips pertama yang kita belajar daripada surah Yusuf. Berapa tips sebenarnya tak tahulah, ikut masa sempat. Okay, itu tips pertama.
tips kedua ada sekalian, macam mana kita nak menghadapi ujian, macam mana tips kita nak berhadapan dengan ujian berpandukan surah Yusuf. Tips kedua adalah kita menjadi orang-orang yang memikirkan hikmah di sebalik sesuatu. Jangan kita terlalu nampak benda depan mata, tapi kita tengok apa hikmah di sebalik sesuatu. Nabi Yusuf AS, kenapa dia diam? Sebab bagi dia percaya rencana Tuhan itu lebih baik. Itu dia punya hashtag yang ada kat dalam kepala dia. Rencana Tuhan itu pasti lebih baik. Rencana Tuhan itu pasti lebih baik. Sebab tu dia mampu untuk diam walaupun dalam telaga buta. Sebab dia tahu rencana Tuhan itu pasti lebih baik. Kena bisikkan semua dalam kepala kita ada sekalian. Rencana Tuhan itu pasti lebih baik. Kan? Sebab dia bukan sekadar fikir benda yang sedang dialami, tapi dia sedang memikirkan apa ganjaran kalau aku bersabar. Faham tak? Apa ganjaran yang aku boleh dapat kalau aku bersabar? Dia fikirkan benda yang lebih berbaloi untuk difikirkan, instead dia berfikir tentang masalah yang boleh menyedihkan dia. Baik dia fikir kalau aku bersabar aku dapat nikmat ni. Nampak tak? Nampak? So ubah cara kita fikir. Itu nombor 2 adik sekalian. Dan dalam surah Yusuf ni kita nampak macam ni. Macam mana dia fikir benda kat ujung tu, bukan tengok pada benda sekarang. Perasan tak waktu Nabi Yusuf, pernah dengar tak cerita Nabi Yusuf dalam penjara? Dia ditentukan dengan adik semua dah tahu belum cerita dekat dalam penjara. Boleh adik semua dapat tahu hikmah ni. Kalau tak pernah dengar cerita tu, saya kena cerita dah, kena ambil masa sikit. Adik semua nak dengar cerita ke fokus kepada pengajaran terus? Nak tahu cerita tak dekat dalam penjara? Nak ke tak nak? Nak. Zoom 3 FSU ni daripada tadi lagi semangat Okey, baik. Sambung. Nak tahu tak, saya bercerita sikit je apa yang berlaku dalam penjara. So bila Nabi Yusuf dimasukkan dalam penjara, secara sepintas lalu kita kata Nabi Yusuf masuk penjara tu sebab kena tuduh Dia kena tuduh dengan wanita-wanita Mesir, maka disebabkan tuduhan itulah raja telah memutuskan untuk dia dimasukkan, disumbat dalam penjara. Tapi kalau kita orang-orang yang betul-betul membaca surah Yusuf, kita tidak boleh bersetuju dengan statement ni. So Nabi Yusuf bukan masuk dalam penjara sebab dia goda wanita. So based on surah Yusuf ni bagi tahu, Nabi Yusuf dia masuk penjara sebab Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, penjara itu lebih baik daripada godaan yang sedang aku lalui pada ketika ini. So reason yang kita boleh study dalam surah Yusuf adalah kenapa dia masuk penjara? Sebab Allah memakbulkan doa Nabi Yusuf. Bukan sebab dia menggoda. Okay? So kalau kita kata dia masuk sebab dia dituduh menggoda, itu statement yang tak cermat. Statement orang yang cermat baca surah Yusuf, dia akan cakap Allah makbulkan doa Yusuf sebab Yusuf memang minta penjara tu lebih baik sekarang ni daripada godaan yang sedang aku lalui. So Allah mustajabkan doa Yusuf. So masuk dalam penjara, dia berhadapan dengan 2 orang banduan adik-adik. 2 orang banduan. Bayangkan adik-adik sekalian, masuk penjara ni, apa perasaan yang akan kita rasa bila kita disumbat dalam penjara? Kita akan mula rasa macam, menyesal pula aku minta penjara tadi. Dah layanan dalam keadaan yang sangat teruk, berhadapan dengan orang-orang yang hardcore dalam penjara yang pernah buat jenayah. Maka bayangkan adik-adik, dia minta satu tempat yang kita semua tahu tempat tu memang disaster. Memang teruk tempat tu. Tapi kenapa Nabi Yusuf sewaktu dalam penjara tu, banduan-banduan yang hardcore dalam penjara ni tengok Nabi Yusuf AS, dia sendiri respon, banduan dalam penjara respon, inna naraka minal muhsinin. Ni banduan punya respon, banduan punya komen ya adik-adik. Bukan Nabi Yusuf sendiri kata aku ni muhsin. Tak. Ni orang-orang yang jiwanya hardcore, penjenayah dekat luar masuk dalam penjara, tengok Yusuf dalam penjara, inna naraka minal muhsinin. Aku ni nampak kamu wahai Yusuf, orang-orang yang tenang, yang baik. Aku tak nampak tanda-tanda kau sakit jiwa, susah hati masuk tempat. Ada faham tak maksud dia? Masuk penjara dia sekalian, orang baru masuk kadang-kadang, keluarkan saya nak keluar daripada penjara. Nampak tak? Hidupnya penuh tidak tenang. Kan? Bagi makan sedap sikit, makanan sekarang tak sedap. Nampak tak? Kadang-kadang orang akan banyak mengeluh dalam penjara adik-adik sekalian. Tapi banduan sendiri bagi komen tentang Nabi Yusuf dalam penjara, aku nampak kau ni macam relax je. Aku nampak kau ni tenang je dekat tempat ni. Okey. Why? Kenapa? Soalannya kenapa banduan sendiri nampak benda tu? So secara bahasa lain kita boleh katakan,
Memang Nabi Yusuf masuk dalam penjara itu dalam keadaan yang memang sangat-sangat tenang di situ. Dia langsung tak merungut, langsung tak bercakap benda-benda yang tak baik. Dia sangat tenang dekat tempat itu. Kenapa adik sekalian? Sebab Nabi Yusuf percaya kalau Allah telah mustajabkan doa aku yang minta masuk penjara tadi itu, mesti Allah ada rencana yang lebih baik untuk benda ni. Nampak tak? Kepercayaan itulah yang telah menyebabkan dia boleh kekal tenang walaupun di tempat yang sangat-sangat hina pada waktu itu. Tempat-tempat yang boleh menyebabkan dia jatuh, dia down, dia hilang motivasi, tapi dia rasa tenang duduk kat dalam tu. Sebab apa? Sebab dia percaya walaupun sempit penjara ini, dia tak mampu nak menghalang rencana Tuhan untuk nak memberikan kebaikan kepada aku. Penjara memang sempit, tapi rahmat Allah tak pernah sempit. Ini kepercayaan Nabi Yusuf. Penjara memang sempit, penjara memang tempat hina, tapi Allah itu kalau nak bagi rahmat kepada hamba-hamba dia, dekat tempat paling hina pun Allah boleh keluarkan seorang hamba dia tu. Nampak tak? So itu kepercayaan Nabi Yusuf. Sebab itulah ada satu perkataan yang ada semua kena familiar tambah-tambah nak masuk Ramadan. Tadi saya sebut bahasa yang panjang, iaitu fikir hikmah. Jangan fokus kepada problem. Fikir hikmah yang kita bakal terima lepas ni. Kan? Tapi bahasa lainnya sekalian yang ringkas untuk kita faham, ada semua kena familiar dengan this kind of word, iaitulah tadabbur. Tadabbur. Kenapa Nabi Yusuf ada capability untuk nak fikir benda yang dekat, apa-apa yang berlaku dekat hujung, iaitu hikmah, instead of dia fikir pasal masalah, sebab dia ada satu tindakan yang namanya tadabbur pada kehidupan. Adik-adik, tahu tak tadabbur ni maksud dia apa benda? Tadabbur datang dari perkataan dabara. Dabara ini maksudnya apa? Belakang ataupun hujung. Tapi ramai kita asal sebut dabara dubur, dia semua faham punggung je belaka. Salah tahu adik-adik. Tahu? Nabi sendiri menyebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sebut perkataan dubur juga, tapi bukan maksudnya punggung. Kan ada satu hadis sahih tu kan, sekarang yang Nabi ajar satu doa yang kita kena baca lepas habis salat. Nabi sebut dalam hadis tu apa benda? Baca doa ni fi duburi kulli salah. Nabi sebut duburi kulli salah. Tapi bukan maksud punggung, tapi duburi kulli salah bermaksud apa? Di hujung solat kamu. Hujung tu. So maksudnya dubur ataupun dabara maksudnya adalah hujung ataupun belakang. So hari ini ramai orang berduka cita dengan ujian sebab apa? Dia terlalu terperangkap dengan benda kat depan dia. Iaitu masalah. Tu yang dia terperangkap dengan benda kat depan. Tapi orang yang tadabbur kehidupan adik-adik, dia akan tengok benda yang berada di sebalik benda kat depan. Nampak tak? Tadabbur akan membawa kita untuk tengok benda yang tersirat berbanding benda yang tersurat. Sebab itu tadabbur Al-Quran, adik-adik, kita belajar untuk bukan sekadar beriman dengan benda yang tersurat yang kita baca daripada Quran tu. Tadabbur Quran adalah kita melihat benda yang tersirat daripada yang tersurat. Itu juga kehidupan. Orang yang tadabbur kehidupan, dia akan tengok benda yang tersirat daripada tersurat. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. That's why dia kekal bertenang walaupun di tempat yang paling hina adik-adik. Dalam penjara. Kita ada kat ini, ada sekalian yang kena masuk penjara dekat kampus. Tak ada kan? Melainkan dia sekalian masuk dekat kampus, tak ada keluar langsung. Kan? Dekat nilai restoran yang best untuk Yusim pergi MMA. You know MMA? Macam-macam ada corner. Ke tak pernah pergi? Saya Ustaz, saya Grab je. Saya tak pernah sampai dekat. Zaman sekarang ada Grab, ada Food Panda kan. Semua mudah je adik sekalian. Ke semua makan dekat kafe kampus je masing-masing. Tak pernah keluar pergi explore dunia nilai tu. Allah, nilai punya luas adik sekalian, pergilah explore macam-macam makanan ada. Okey, baik. Sambung. So dapat tips nombor 2. Pertama, cakap bila perlu. Kau nak cakap benda baik sahaja. Kalau tak ada benda baik, diam. Satu. Yang kedua, tadabbur kehidupan kita. Jangan sekadar tengok benda yang tersurat, tapi tengok benda yang tersirat. Dan antara benda yang tersirat adalah kita kena bongkar hikmah di sebalik masalah yang kita lalu adik sekalian. Okey, itu nombor 2. Sekarang pukul apa ni? 10.26. Sempat ke tidak ni? Saya ada masa sampai pukul berapa moderator? Final time yang saya kena ada. InsyaAllah Ustaz tinggal seminit lagi daripada penganjur. Dia kata seminit. Saya dah lebih seminit hari ni. Mesej dihantar 9 minit lepas. Maksudnya dah habis masa dah sebenarnya. Okay, baik. So sempat 2 tips. Tapi so far dia sekalian, get the point tak? Saya nak tarik perhatian adik-adik untuk lihat surah Yusuf ni bukan lagi surah kecantikan. Tapi saya betul-betul nak adik semua jatuh cinta dengan surah ni. Begitu.
Supaya dia sekalian rasa macam berbaloi betul lah Allah mengangkat surah ini the best story in the world. Itu baru 2 sisipan tau, 2 poin yang saya cerita sepintas lalu adik sekalian. Saya tak cerita lagi babak macam mana berhikmahnya seorang ayah bercakap dengan anaknya, iaitu Nabi Yaqub bercakap dengan Nabi Yusuf. Kan? Dan saya tak cerita lagi dalam Al-Quran memaparkan yang banyak bercakap dengan anak ni adalah ayah, bukan mak. Tapi cuba tengok realiti semasa dalam dunia pada hari ini, dekat Malaysia khususnya. Yang bercakap dengan anak banyak siapa? Mak. Tapi Quran memaparkan hero yang perlu banyak bercakap dengan anak ni adalah ayah. Nabi Yaqub bercakap dengan anaknya Nabi Yusuf. Luqman bercakap dengan anaknya di dalam surah Luqman. Memang watak ayah ni perlu paling berfungsi bila nak bercakap dengan anak. Tapi apa yang berlaku terbalik kan sekarang? Setuju tak setuju? Yang banyak bercakap siapa? Mak. Bila anak ada masalah peribadi, cari siapa dulu? Mak ke ayah? Tak cari ayah dulu, cari mak dulu. Kan? Tapi yang Nabi Yusuf ada masalah peribadi, mimpi-mimpi pelik, mimpi-mimpi peribadi, dia jumpa ayah dia, tak jumpa mak dia. So jauh kita sebenarnya dengan apa yang Quran nak. Betul tak? Kan? Tetapi di saat kita nampak watak ayah sangat dominan dalam Al-Quran, tapi surah Luqman pula bagi tahu, jangan pula si ayah duk bangga dengan mak, tengok anak kita cari saya tahu, bukan cari kamu. Kan? Nampak sangat saya lebih disayangi oleh kamu, wahai isteriku. Kan? Jadi nak katanya, Luqman pula ajar kat kita, di saat memang anak suka bercakap dengan ayah, si ayah pula punya tanggungjawab adalah, kau tak boleh kurang ajar dengan mak kau. Si ayah kena cakap dekat anak, kau tak boleh kurang ajar dengan mak kau sebab wahnan ala wahni wa fisalu. Sebab dia telah berlemahkan diri dia, mengandungkan kamu 9 bulan. Berapa? 9 bulan berapa hari? 9 bulan tu. 9 bulan tu. Mengandungkan kamu 9 bulan sampai kamu lahir. So, di saat anak sedang akrab dengan ayah, ayah selalu kena peringatkan yang perlu nombor 1 dalam hati kamu adalah sentiasa mak. Walaupun kamu cari ayah bila nak bersembang, tapi nombor 1 dalam hati kamu is your mother. It's not me. Memang kamu cari aku sebab nak ada duit, kan? Tapi bila bab urusan siapa nombor 1 di hati kamu, must be your mother. Kena jadi mak kamu. So balance lah Quran ni adik-adik sekalian. Tetapi yang kita kena perbetulkan sekali adalah watak ayah kena dominan. Bercakap membina jati diri anak-anak memang watak ayah, bukan watak mak. Okay? Sebab memang agama nak jaga kemuliaan mak ni supaya bila mak kurang bercakap dengan anak, kurang masalah anak dengan mak. Tapi masalahnya sekarang ni, bila anak banyak bercakap dengan mak, banyak masalah berlaku antara mak dengan anak. Itu punca dia. So cara untuk Allah memuliakan mak tu supaya tidak ada isu dengan anak-anak, kurangkan bercakap dengan mak. Bukan kata jangan bercakap langsung. Bila ada pengurangan dalam bercakap dengan mak, maka less possibility untuk ada problem dengan mak tu. Nampak tak nampak? Itu hikmah dia. Kenapa Nabi sebut 3 kali mak dulu, baru lepas tu ayah. Memang Quran nak angkat martabat wanita. So siapa kata Quran hanya bias pada lelaki saja? Mana ada? Quran punya banyak mengangkat martabat wanita adik-adik sekalian. Dakwaan geng-geng feminism ni, dia kata Quran yang cerita pasal syurga ni, pasal bidadari. Mana cerita pasal saya Ustaz? Mana pasal wanita? Tak ada pun. Bidadari tak sebut pun untuk saya. Bidadari je. Kan? So tak adik sekalian. Quran tu adil in their special way, dalam bentuk yang sangat istimewa. Okay, sekadar nak bagi tahulah. So mudah-mudahan perkongsian 1 jam lebih kurang menyebabkan adik semua, bukan sebab saya, tapi sebab keindahan kalam Tuhan, kita akan lebih mencintai surah Yusuf insya-Allah. Jadi wallahu a'lam bisawab. Saya nampak penganjur pun tadi 9 minit yang lepas. So sekarang dah terlebih 1 minit dah. Saya serahkan kepada moderator insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih majlis mengucapkan jutaan lah kepada Ustaz atas perkongsian tadi. Jadi saya buka kepada sahabat-sahabat pendengar, sahabat-sahabat dalam Zoom untuk bertanya. Kalau rajin, kalau berani, bukalah mic. Kalau tak berani ke, malu-malu ke, ataupun keadaan tak mengizinkan, bolehlah tulis di ruangan chat. Okay. Jadi seperti adat dalam online ini, soalan pertama diajarkan oleh moderator sendiri. Jadi, adat ya? Adat ya? 2 tahun online ni memang selalu kalau sesi Q&A moderator yang akan tanya dulu. Jadi soalan daripada saya, Ustaz, apakah perbezaan di antara rezeki, nikmat dan juga istidraj? Saya ambil satu contoh iaitu kesihatan. Orang kata antara kita rezeki atau nikmat ialah kesihatan kan, kita kurang sakit. Tapi
itu pun dari ujian dengan kesihatan tu apa yang kita boleh buat untuk agama Islam. Tapi boleh juga menjadi istidraj macam Fir'aun yang tak pernah sakit. Jadi macam mana nak bezakan kesihatan kita itu adalah rezeki ataupun ujian yang baik ataupun istidraj. Okay. Kita nak kumpul soalan dulu ke ataupun macam mana? Kita buat jawab soalan dan jawab sebab tak ada soalan lagi. So kita boleh jawab. Okey, baik. Soalan daripada moderator kita, macam mana kita nak differentiate di antara nikmat dan istidraj? Dia mudah je moderator sebenarnya untuk nak tengok benda ni. Pertama, kalau nikmat itu membawa kita dekat kepada Tuhan, menyebabkan kita makin tunduk, kurang ego pada Tuhan, maka itu adalah nikmat yang baik di mata Allah dan untuk kita. Tapi kalau nikmat itu digunakan untuk makin jauh dengan Tuhan, makin ego, makin sombong dengan Tuhan, maka itulah istidraj. Kan? So, faham tak? Asasnya adalah pada terjemahan kefahaman kita pada nikmat dengan istidraj tadi tu. Iaitu sama ada dia menjauhkan ataupun mendekatkan kita kepada Tuhan. Itulah perbezaan paling ketara untuk nak bezakan kedua-dua perkara ini, moderator. Okay? Dan untuk kita semualah. So hari ini sebenarnya benda ini boleh berlaku atas pilihan sebenarnya. Kita yang memilih sama ada nikmat tu nak digunakan untuk tujuan apa. Kalau nikmat tu kita gunakan untuk tujuan benda-benda yang fasad, benda-benda yang mungkar, maka itulah yang dinamakan sebagai istidraj. Tiba-tiba kita buat benda mungkar tu, Allah bukan sekat nikmat, Allah tambah lagi nikmat, bagi lagi. Sah-sah itu istidraj daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tapi kadang-kadang orang-orang beriman ni, kadang-kadang nikmat tu Allah tarik. Bukannya tanda Allah nak bagi bala, tidak. Tapi kadang-kadang Allah rindu rintihan-rintihan hamba-hamba Allah yang beriman untuk sentiasa dia mengharap kepada Allah untuk terus diberikan nikmat dan kekuatan pada waktu itu. Boleh faham tak? So, saya boleh katakan sekalian, nikmat itu kita yang tentukan kita nak gunakan untuk apa. Itu ya kesimpulannya. Okay? So, dekat sinilah kita diberikan kelebihan oleh Allah untuk melakukan pilihan. Di saat Allah ada do and don'ts yang Allah kata, yang ni kamu kena buat, yang ni kamu kena tinggal. Tapi Allah still bagi kita kekuatan untuk memilih. Betul tak betul? Kalau Allah jadikan kita seperti malaikat dia sekalian, bila cakap dengar je, cakap dengar je. Dia hilang warna-warni sebagai seorang manusia. Tapi Allah baik, Allah bagi kita kekuatan untuk memilih. Tapi jangan salah guna nikmat pilihan yang Allah berikan kepada kita dia sekalian. Sebab pilihan kita ni bukan sekadar menentukan kita ni happy tak happy dekat dunia. Tapi yang lebih dahsyat lagi, pilihan itu bakal menentukan apa pengakhiran kita dekat akhirat nanti. Itu yang kita lagi risaukan adik-adik sekalian. Wallahu'alam. Okay. Terima kasih Ustaz. Ada soalan daripada sahabat kita di Facebook. Ada Facebook ada. Diam di hati bermaksud kita ni tak perlu ke mengambil perbuatan kerja yang dibuat itu secara peribadi. Maksud dia, abaikan sahaja dan layan secara baik. Maksud dia, abaikan sahaja dan layan secara baik. Sekiranya begitu, orang tersebut memijak kepala kita macam mana Ustaz? Faham. Adakah bila kita mendiamkan benda yang kita lalui itu, lalu akan mengakibatkan kita dipijak kepala, orang ambil kesempatan atas kita? Baik adik sekalian, besar mana salah orang buat pada kita tu? Cuba cerita kat saya. Kita memang banyak mengalami masalah dalam kehidupan yang berpunca daripada orang, tapi besar mana? Okay. Saya datangkan contoh adik sekalian. Masalah yang berlaku dalam kalangan mahasiswa apa benda? Contoh apa benda? Pengkhianatan paling besar dalam kalangan mahasiswa sama mahasiswa apa benda? Curi assignment ke? Ada? Pernah berlaku? Curi assignment, kan? Kita buat dalam grup assignment tapi yang dapat kredit orang lain kan? Tukang sekalian kan? Pernah berlaku tak begitu? Kan? Kita yang pernah bertengkur lumus tapi yang dapat kredit orang lain. Apa lagi pengkhianatan dunia mahasiswa? Apa lagi? Yang ada semua. Kena curi duit dekat asrama kan? Kita pun duduk diam sampai orang kata, orang ni relax je kan, kita curi lagi ya. Gitu kan? Jadi orang ambil kesempatan atas kebaikan kita. Orang ni dia tak buat laporan polis, tak cari, tenang je hidup dia, duit hilang pun kan. Jadi sekalian macam ni. Sebesar-besar keadaan yang berlaku pada kita hari ini, besar lagi apa yang dilalui oleh Nabi Muhammad, tapi Allah still suruh Nabi Muhammad maafkan, lupakan kesilapan mereka. Sebagai contoh, dalam peperangan Uhud, ada sekalian, kita semua maklum ada beberapa perkara yang berlaku. Pusingan pertama, tentera Nabi Muhammad menang. Tapi pusingan yang kedua, tentera Nabi Muhammad kalah disebabkan serangan hendak daripada Khalid Al-Walid. Kan? Khalid Al-Walid pada waktu itu tak masuk Islam lagi adik sekalian.
Kan? Serangan Hendaq itu telah menyebabkan pusingan kedua, umat Islam kalah. Dan pada waktu itu bila orang buat postmortem, mereka mengatakan ada sekalian, kekalahan di Uhud berpunca daripada pemanah-pemanah Uhud yang turun. Pernah dengar kisah ni kan? Pemanah-pemanah Uhud tu turun. Jadi orang nampak salah punca kenapa kekalahan itu adalah berpunca daripada pemanah-pemanah Uhud yang turun pada waktu itu. Tahu tak apa kesan bila pemanah Uhud turun? Bukan semata-mata kalah. 70 orang mati syahid. Nabi sendiri cedera. Pakcik Nabi meninggal dunia ada sekalian. Hamzah Asadullah tu pun syahid dalam medan jihad tersebut. Ekonomi umat Islam jatuh merudum sebab apa? Banyak harta-harta dirampas oleh pihak musuh. Sebab bila tiba time jihad ada sekalian, orang-orang Islam yang pergi berjihad infakkan semua harta di jalan Allah. So bila semua harta kena rampas, jatuhlah ekonomi. Jatuh ekonomi. So banyak kesan buruk yang berlaku ada sekalian. Tapi bayangkan, pasca peperangan Uhud, habis perang Uhud, anda tahu tak, di saat para sahabat semua tengah pandang selek kepada pemanah-pemanah Uhud, sebab dalam kepala mereka lah punca kenapa kita kalah, tiba-tiba Allah pandu Nabi, apa respon yang sepatutnya kau buat wahai Muhammad? Kita ingat ke Allah suruh kau panggil semua pemanah-pemanah Uhud ni, kita iqab dia sekarang, kita denda dia sekarang. Tapi tahu tak Allah suruh apa benda? Ayat 159 Al-Imran, tak silap saya adik-adik, kalau saya salah betulkan, tapi ayatnya berbunyi, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. So baik, ayat tu cerita pasal apa? First kali Allah suruh Nabi buat apa benda? Dia buat benda buruk kan? Kau cederakan wahai Muhammad, kau ada reason yang sangat kuat untuk marah dia orang semua. Pakcik kamu meninggal dunia wahai Muhammad, Hamzah syahid. Hindun duk belah jantung Hamzah sampai ambil jantung mamah jantung Hindun. Tu pakcik kamu tu wahai Rasulullah. Kau ada sebab yang sangat kukuh untuk marah pemanah-pemanah Uhud. Tapi Allah suruh Nabi buat apa benda? Fabima rahmatin. Dengan rahmat aku wahai Rasulullah, lintalahum. Kau kena berlemah lembut dengan mereka. Adakah kita nak cakap Allah sedang membuka peluang kepada orang yang sedang Nabi berlemah lembut tu untuk orang ambil kesempatan atas kebaikan Nabi? Tak. So the idea is bila Allah suruh Nabi buat something yang impossible di saat orang semua menyalahkan, tapi Allah suruh Nabi untuk apa? Berlemah lembut tahu dengan mereka wahai Rasulullah. Tak ada pula isu kata nanti dia akan ambil kesempatan tu, nak ambil kesempatan. Tak. Idea yang Allah nak sampaikan adalah sebesar mana pun keburukan orang buat kepada kita, itu bukan tiket untuk kita balas buruk balik pada dia. Yang kita kena amalkan adalah always do good to people even though we are being hurted by other people. Betul ke tidak bahasa Inggeris saya? Bajet nak cakap English lah tu kan. Tak sekalian, kan? Walaupun kita dilukai, tapi itu bukan tiket untuk kita melukai. Untuk kita melukakan orang lain. Macam sastrawan pula. Kan? Tak? Walaupun kita dilukai, itu bukan tiket untuk kita melukakan orang lain. Itu. Boleh jadi status Facebook tau malam ni ada sekalian. Boleh ambil tu statement tadi tu. Kan? Jadi ada sekalian, nampak tak? Satu lemah lembut, ada sekalian, saya tak habis cerita tahu pasal itu tadi. Kalau saya cerita pasal ayat tu mungkin sejam lagi tambah. Tapi saya ringkaskan habis-habisan ada sekalian. Lepas Allah suruh Nabi lemah lembut, Allah sebut lagi, fa'fu anhum, maafkan dan lupakan kesilapan mereka. Patutnya, kalau dia buat salah, mintalah mereka tu minta maaf dulu dengan aku. Tapi Allah suruh Nabi memaafkan orang itu di saat orang tu tak minta maaf pun pada Nabi lagi. Just forgive them. Maafkan mereka. Dan bukan sekadar maafkan Allah suruh. Tapi Allah suruh minta buat F yang kedua. Bukan forgive je. Tapi F kedua, forget. Kau kena maafkan dan lupakan kesilapan mereka. Just rasakan macam dia tak pernah buatlah salah tu dengan kamu sebelum ni wahai Rasulullah. What? Kita boleh tak buat benda tu sekarang sekalian? Orang buat khianat kat kita, dia minta maaf kat kita. Kita kata, saya maafkan dan aku tak akan ingat dah pasal benda ni. Boleh kita buat ke? Maafkan boleh tau. Maafkan mungkin mudah. Tapi untuk lupa susah. Betul? Setuju? Untuk melupakan susah kan? Tapi Allah suruh Nabi, fa'fu anhum. Maafkan dan lupakan kesilapan mereka. Ada tak Allah kata, ini akan membuka peluang kepada mereka untuk ambil kesempatan atas kamu? Tak ada. Allah still bagi tahu dekat Nabi, just do good to people. Buat benda baik. Buat baik kepada orang. Lepas dah maafkan dan maafkan dan lupakan kesilapan mereka, wastaghfir lahum. Kau pula
tadah tangan, doakan keampunan untuk mereka. Yang buat dosa tu mereka. Patutnya dialah tadah tangan, minta ampun pada Tuhan sendiri. Tapi Allah suruh Nabi yang doanya makbul, tadah tangan, doakan keampunan untuk pemanah-pemanah Uhud. Terbalik kot. Terbalik ni. Nampak tak? Allah suruh Nabi do something yang sangat-sangat impossible. Tapi itulah yang Allah suruh Nabi buat. Maafkan, lupakan, doakan keampunan untuk mereka. Dan sebagai tanda kau dah maafkan, kau dah lupakan, kau dah doakan keampunan untuk mereka, aku nak uji nombor 3 ni. Wasyawiruhum fil amr. Kau boleh ajak tak depa-depa ni semua ni meeting sekali dengan kamu. Kan bila Uhud kan ekonomi jatuh, 70 orang mati syahid, kita kena build up this nation again. Kita kena bila balik tamadun yang dah jatuh ni. So, bila kau nak bina tamadun yang baru ni, kau mestilah kena minta pendapat-pendapat. Tapi boleh tak kau minta pendapat kepada punca yang menyebabkan benda tu jatuh tadi? Asasnya, kalau kita buat bisnes, ada orang punca kejatuhan bisnes, bila kita nak build up bisnes again, kita berani tak minta pendapat orang yang menjadi punca jatuh bisnes? Berani minta pendapat tak? Kita tak akan buat macam tu. Tapi Allah suruh Nabi, kau dah maafkan dia kan? Kau dah lupakan kesilapan dia kan? Kau pun dah doakan keampunan untuk dia, wahai Rasulullah. So the biggest proof untuk nak tengok yang kau dah buat semua benda tu adalah, ada tak kau boleh panggil dia orang, duduk sekali meeting, syura, minta pendapat daripada dia orang? Can you do that? So Allah bila dah suruh fa'afun anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, lalu Allah pun tutup dengan apa? Di peringkat kita baca 3 benda tu tadi, maafkan, lupakan, doakan keampunan, bermesyuarat dengan mereka, bagi kita macam impossible. I can't do that. Susah untuk saya buat pada hari ini. Tapi Allah tahu kemampuan manusia. Sebab tu Allah kata, kalau kamu bergantung atas kekuatan kamu, memang kamu tak mampu. Tapi fa'iza azamta fatawakkal 'ala Allah. So sekarang ni untuk kapasiti kekuatan kamu memang kamu tak mampu. Tapi kalau kau bergantung pada Allah, Allah boleh tolong mampukan kamu untuk buat benda tu. Sebab tu penutup ayat tu fa'iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jangan bergantung atas kekuatan dan kemahiran kamu dalam menghandle masalah. Bergantunglah pada Tuhan yang boleh tolong kamu untuk kuat menghadapi masalah. Barulah mudah nak buat 3 benda tadi. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Itulah gambarannya. So bagi saya yang bertanya tadi di Facebook, bagi saya walaupun kita dicemuh, ini easy said than doing lah. Lagi senang cakap daripada buat. Tapi itulah asas yang Quran bagi tahu kat kita. Never stop doing good. That's the point. Never stop doing good. Jangan kita rasa macam kau orang ambil kesempatan. Tak perlu ada prejudis tu. Yang kita kena concern lebih adalah kalau kita stop buat baik. Nampak tak? So, yang kita kena risaukan adalah kalau kita stop buat baik. Jangan kita duk risau orang nak ambil kesempatan. Risaulah lebih kalau kita dah berhenti buat baik. Itu yang lagi dahsyat. Itu yang perlu kita risaukan adik-adik. Wallahu-a'lam. Okay. Dah? Okay tak? Okay. Tiba-tiba dah cross over dekat perang Uhud dah. Tapi itulah gambaran Quran. They always connected to each other. Okay. Terima kasih Ustaz. Ustaz, kalau ada soalan Ustaz nak jawab juga, tapi Ustaz nak close dah. Okay, saya nak respon sikit ni Zulfa Haudah ni dekat ruangan Zoom. Boleh tak? Saya satu-satu ya, ringkas ya. Bagaimana nak sampai tahap diam hati tu? Dalam masa yang sama, umumnya manusia akan bermonolog dalam hati. Nak diam hati ni adik-adik, dia kena capai satu tahap yang dinamakan sebagai redha, bukan pasrah. Orang yang bermonolog adalah orang yang pasrah, tapi orang yang mampu diam hatinya adalah orang yang redha. Boleh beza tak adik sekalian these two kind of terms? Terms pertama adalah pasrah, term kedua adalah redha. Orang yang redha adalah orang yang percaya setiap benda yang dilalui itu bukanlah benda yang akan memberikan kemuratan kepada dia. Sebab Allah bila merencanakan sesuatu mesti kebaikan untuk manusia. So bila dalam kepala dia ada kepercayaan itu, itulah redha. So apa pun yang dilalui, baik ke buruk ke, maka dalam kepala dia adalah I must face it sebab itu rencana Allah yang terbaik untuk aku. Satu lagi ada sekalian, saya nak bagi tahu macam mana kita nak develop redha punya mood dalam diri kita ni. Tahu tak setiap pagi kita dah ada ikrar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ikrar itulah sebenarnya yang membantu kita untuk always redha pada setiap benda yang kita lalui dalam kehidupan. Dalam doa kunut kita, kalau kita mazhab Syafi'i lah. Semua mazhab Syafi'i belakang kat sini kan? Syafi'i belakang tak? Kalau kita solat subuh, kita doa kunut kan?
Dalam doa kunut kita, perasan tak penutup doa kunut tu ditutup dengan apa? Apa dia penutup doa kunut? Saya tahu tak, ada sekali kena baca daripada awal tu. Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman kan? Penutup doa kunut adalah falakal hamdu ala ma qadaita. Kan? Penutup tu, antara penutup dia. Falakal hamdu ala ma qadaita. Tahu tak apa yang kita duk lafazkan setiap pagi? Tahu tak apa kita sebut? Falakal hamdu, hanya kepadamu segala puji dan syukur. Ala ma qadaita, atas setiap perkara yang ditakdirkan kepada aku. Setiap pagi kita janji, ya Allah, atas setiap perkara yang ditakdirkan pada aku hari ini, aku janji akan ucap puji dan syukur. Bila kita sebut ala ma qadaita, atas perkara yang ditakdirkan kepada aku, maksudnya apa? Bila sebut takdir, saya nak tanya, takdir ni datang dalam bentuk nikmat sahaja ke adik-adik? Takdir boleh berlaku dalam dua bentuk kan? Boleh datang dalam bentuk nikmat, boleh juga datang dalam bentuk musibah. Dia boleh datang datang dalam bentuk yang menyenangkan, boleh juga datang dalam bentuk yang menyusahkan. Itu takdir. Tapi pada benda itu, kita janji dengan Tuhan setiap pagi, falakal hamdu. Baik ke buruk ke aku dapat, lakal ham. Senang ke susah ke, lakal ham. Nikmat ke musibah ke, lakal ham. Kalau orang pegang betul-betul janji dia dengan Tuhan, benda buruk dia dapat pada hari itu, agak-agak dia akan monolog tak benda buruk dalam hati dia. Meskipun monolog tu wujud, dia akan just monolog dekat dalam hati dia. Dia kata, aku dah janji dengan Allah, aku nak ucap syukur. Maka walaupun musibah aku tengah lalu, Alhamdulillah. Sebenarnya kita banyak sebut benda-benda yang membantu kita dalam kehidupan. Cuma kita doesn't understand what we say in our salat. Banyak sebenarnya membantu. Antaranya doa kunut tadi. Rupa-rupanya setiap pagi kita berjanji dengan Allah. Kita punyalah duk ambil satu lagu ke, pasang letak kat kita punya kita punya papan kenyataan tu, letakkan kata-kata semangat, I can do this, I can do this, I can do this. Sedangkan dalam kita punya doa kunut dalam setiap pagi dan solat subuh tu, dah ada ikrar positif setiap pagi. Cara kita positif macam mana? Saya kena percaya atas setiap perkara yang takdirkan pada saya kena ucap syukur. Itulah ikrar positif kita dengan Allah setiap pagi. Meskipun monolog wujud, tapi monolog itu tidak menghala kepada saya tak redha dengan apa yang berlaku. Dia lebih kepada saya akan ucap syukur atas setiap perkara yang ditakdirkan kepada saya. Begitu. Boleh tak adik-adik? Kan? So wallahu a'lam bisawab. Cukup sekadar tu. Kata ringkas tapi tak apa ringkas sangatlah. Tapi okeylah, ringkas jugalah. Kan? Boleh Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz pun dah kata tertutup. Okey, bagi siapa-siapa yang ada soalan lagi, maaf, lagipun masa dah sangat-sangat mencemburu kita. Masa ni mencemburui sampai dah menarik baju kita. Jadi sebelum kita menutupkan kita punya majlis, saya nak mempersilakan JK Teknikal untuk handlekan sesi fotografi. Dan bagi semua peserta lah yang dalam grup dalam Zoom ni 37 orang termasuk saya, bolehlah open your camera. Okey, buka kamera. Tak pakai background tak apa. Background buku ke, nak background tasik pantai pun boleh, semua boleh. Boleh buka kamera para pensyarah, para pelajar untuk bersama-sama bergambar. Okey. Saya bagi mungkin ada yang baru pakai tudung ke, baru pakai telekong kan boleh. Saya bagi masa 2 minit 2 minit. Cari tudung saji. Boleh sedia lah. Okey. Kita tunggu lagi sekejap Ustaz ya, maaf. Bismillah, dalam kiraan 1, 2, 3. Lagi sekali Ustaz ya. 1, 2, 3. Okey. Okey.
Terima kasih banyak Ustaz dan semua peserta yang buka kamera. Okay, dengan tamatnya sesi fotografi sebentar tadi, maka tamatlah kita ni pergi pada malam ini. Saya mewakili semualah semua pihak, pada penganjur, pada para hadirin semua, mengucapkan jutaan, bilionan, triliunan lah kasih kepada Ustaz sekarang sanggup meluangkan masa on short notice kan, mengejut, sanggup datang masa dengan kami, share macam-macam. Jadi insyaAllah jika ada rezeki kita jumpa lagi. Jadi saya tutup kita punya majlis dengan kafaratul majlis dan surah Al-As. Okey. Terima kasih semua. Tuan Ustaz. Terima kasih lagi sekali Ustaz. Sama, jumpa lagi semua. Jumpa lagi insya-Allah ada rezeki lagi. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Syukran Ustaz. Sama.